Itu bukan dikira sebagai tamadun. Itu bukan dikira sebagai tamadun ya. Nampak tak? Itu dalam tamadun Islam. Perangai mesti baik, akhlak mesti baik, kemudian mengalami kemajuan. Barulah tamadun. Kan? Setuju tak? Setuju tak? Kan? Ya, macam kamu suka tak jumpa orang yang pandainya dia belajar, kan? Tapi bila jumpa kamu kan, bodoh. Kemudian dia kata, apalah kau ni pendek. Kau ni tak cantik. Pergilah, aku tak nak kawan dengan kau. Harap pandai je tapi tak beradab. Itu tak bertamadun. Itu tak bertamadun. Jadi kita tak nak jadi orang macam tu. Okay, betul. Cikgu, tengok Ya. saya punya mesej. Tahu. Kenapa kau buat banyak kali? Semua orang dah tahu lagu tu, okay? So, tak perlu. Baik. So, itu daripada sudut pandangan Islam. Dan kita ada dua orang tokoh kat sini yang cerita pasal ini, iaitu Ibnu Khaldun, okay, dan juga Said Muhammad Naqib Al-Attas. Ibnu Khaldun kata bahawa beliau telah memperkenalkan konsep tamadun iaitu umron dan hadarah, yang digunakan dalam bukunya bertajuk Muqaddimah. Itu dia punya cerita. Ibnu Khaldun. Dia cerita pasal tamadun. Begitu juga Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Dia kata apa? Syed Muhammad Naqib ni dia kata apa tahu? Iaitu tamadun ni ialah kehidupan insan bermasyarakat yang mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Contohnya apa tahu? Contohnya macam orang Melayu. Kita ambil contoh orang Melayu. Bila kita orang Melayu, bila hari raya kan, semua pakai baju cantik-cantik, kemudian semua duduk, kemudian duduk di hadapan ibu bapa, kemudian kita bersalam-salaman. Selamat hari raya, selamat hari raya ayah, mama, ampun maaf, dipinta mencuci hening dosa. Tu lagu. Bukan. Jadi so kalau kita lihat, itulah dikatakan kehidupan insan yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila. Kan? Mudi gila, Allahu Akbar. So itu tamadun dari sudut pandangan Islam. Pandangan Barat, pandangan Barat dia kata Barat civilization menggambarkan apa? Sesuatu masyarakat atau budaya kompleks yang diukur melalui pencapaian ilmu dan juga teknologi. Kemudian ekonomi, struktur politik, kemasyarakatan. So bagi masyarakat Barat, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah sahaja. Lahiriah sahaja. Kalau perangai baik, perangai tak elok ke, apa ke kan, itu tak apa. Itu tak kisah. Yang penting mesti pencapaian kebendaan. Bangunan yang tinggi-tinggi, undang-undang yang terbaik, kemudian pembelajaran ilmu yang terbaik. Itulah dia tamadun. So ada clash. So senang cerita apa tahu? Kalau sudut pandangan Islam, mesti ada pembangunan lahiriah dan rohaniah. Kalau sudut pandangan Barat adalah mesti sudut pandangan iaitu kepentingan pembangunan lahiriah sahaja. Kan? Betul tak alien? Betul, nampak ada klip tu. Ada klip? Betul. Bagus alien. Bagus. Alien pun belajar Alien pun belajar sejarah. Korang kena ingat. Baik. So, sudut pandangan Barat ini kita tengok daripada Arnold J. Toynbee. So dia kata apa? Menjelaskan tamadun sebagai suatu sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan kebudayaan. Arif, kau tak nampak alien tu? Ni alien ni. Ni nampak ni alien ni. Kan kepala dia ni. Ada kelip mata. Kan? Dia setuju tu. Nampak? Dia setuju. Dia setuju tu nampak. Dia tolong perhatikan cikgu ni. Ni kalau Daing ni buat apa-apa hal ni kan, dia marah Daing nanti. Jaga-jaga. Okay. Okay, baik. So, itu berkaitan dengan konsep tamadun. Konsep tamadun ingat ada dua. Sudut pandangan Islam dan sudut pandangan Barat. Okay, lahiriah tu pandai, rohaniah tu beradab. Okay, lahiriah tu maknanya yang fizikal. Rohaniah yang dalaman, iaitu akhlak. Itu akhlak. Itu beza dia. Itu beza dia. Baik. So kita lihat
kalau satu tamadun, apakah ciri-ciri dia yang dikatakan, oh ini tamadun? Macam mana cikgu edit tu? Jangan tanya. Nampak? Yang ini cikgu edit, yang atas ni pun cikgu edit, yang ini pun cikgu edit semua. Jadi ini background cikgu. Ini normal. Pelajar-pelajar cikgu dah tahu memang cikgu selalu edit macam-macam kat belakang ni. Kadang-kadang cikgu dalam aeroplane. Yes. Lagi-lagi waktu dah nak habis kelas, kita jelajah dunia. Okay. Terbaik. Tak kena tangkap punya, dijamin. Yeah, dijamin ya. Dijamin, itulah dia. Alright. Alright. So kita lihat apakah ciri-ciri tamadun awal dunia ni cikgu? Okay. Kalau nak dikatakan tamadun awal dunia, mesti ada perkara-perkara ni. Mesti wajib ada perkara-perkara ni. Perkara apa cikgu? Pertama, tamadun itu mesti ada pertanian dan perdagangan. Sebab pertanian dan perdagangan, pertanian untuk makan, perdagangan untuk tukar barang, mesti mula dengan itu. Jadi kehidupan masyarakat tamadun awal mulai berkembang apabila terdapatnya kegiatan pertanian. So mereka membina pelbagai peralatan, saliran, ada kincir angin, ada pembinaan teres di tanah tinggi. Jadi mereka boleh menggalakkan kegiatan pertanian dalam kalangan masyarakat. Jadi daripada situ mereka mewujudkan kegiatan perdagangan. Mereka berniaga dari tamadun ke tamadun. Dulu lagi mereka dah pandai berniaga. Jadi itulah orang dulu. Nampak ni? Inilah ilustrasi menunjukkan kegiatan perdagangan pada zaman Mesir Purba. Okay, ini pada zaman dahulu. Okay, so itu yang pertama, pertanian dan perdagangan. Okay, insya-Allah. Jual lembu pun ada. Yes. Yang kedua, iaitu mesti ada sistem pemerintahan. Okey, kenapa dengan sistem pemerintahan? Iaitu kerajaan. Sesuatu tamadun mesti ada kerajaan. Kerajaan dibuat untuk apa? Uruskan pemerintahan kota yang berkembang pesat. Kesan daripada pembentukan bandar. Macam negara kita lah. Negara kita kalau tak ada kerajaan, siapa nak uruskan jalan raya, kan? Nak uruskan benda-benda lain, nak uruskan pendidikan. So mesti ada kerajaan, iaitu mesti ada sistem pemerintahan. Dan tamadun-tamadun dulu mereka diketuai oleh pendeta. Pendeta ni ialah orang-orang agama. Sebab masa tu belum ada raja, tetapi dalam kemudian raja pula mengambil alih peranan sebagai pemerintah. Dan raja-raja ini akan dibantu oleh pegawai daripada golongan bangsawan dan pendeta untuk memerintah negara-negara kota. Dan selain daripada itu, mereka akan melicinkan urusan pentadbiran negara. Undang-undang pun dia orang buat. Kalau ada rakyat mesti ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, macam binatang dalam hutan. So pentingnya ada undang-undang. Penting ya. Baik. Kemudian yang ketiga, iaitu kita nak tengok bermulanya tamadun apabila pembentukan bandar. So, bila dah ada bidang pertanian, menyebabkan manusia mula membina pertempatan yang kekal. Maknanya, kamu kena ingat, kamu kan belajar dulu iaitu bab 3. Ingat tak bab 3? Iaitu zaman Paleolitik dan Mesolitik. Manusia berpindah randah. Apa maksud, apa kata lain bagi berpindah randah? Nomad. Bagus, Satosh. Iaitu nomad. Berpindah randah. Ya, tetapi apabila mereka dah tak nak nomad lagi, tak nak berpindah randah, mereka duduk satu tempat, maka mereka telah membina bandar sebab ramai orang datang. So bila bertambahnya penduduk, maka kampung itu telah menjadi bandar. Dan bandar penduduknya lebih ramai dan macam-macam lah ada kat situ. So bandar akan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan. Kemudian bandar berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi. Dan inilah asas kepada kelahiran tamadun awal dunia. So ini contoh, nampak tak? Ada gambaran sebuah bandar pada zaman tamadun Indus. Tamadun Indus dah ada bandar, ada rumah-rumah yang disusun elok, kemudian ada laluan perairan. Zaman dulu pun dah hebat. Zaman dulu pun dah hebat ya. So
kita lihat balik, iaitu ciri yang pertama, pertanian dan perdagangan. Itu ciri tamadun. Okey, pertanian dan perdagangan. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, iaitu pembentukan bandar. InsyaAllah ada. Yang keempat, pengkhususan pekerjaan. Jadi, bila dah meningkatnya jumlah penduduk, maka terdapat lebih banyak peluang pekerjaan baru. Seperti dah ada orang kutip cukai, dah ada jurutera yang mengawal sistem pengairan sungai. Jurutera, jurutera. Kemudian ada tentera, ada petani yang bekerja di sawah dan mereka yang bekerja dalam bidang pentadbiran. Ya, Inky Pinky, kenapa? Kumpulan artisan. Okey, pula menumpukan masa mereka dalam kerja mengukir, menempa besi dan tembikar. So selain itu, saudagar dan pedagang bertukar-tukar barangan yang dihasilkan oleh golongan artisan itu. So mereka dah khususkan kerja. Contohnya macam kamu, okey, ada yang kamu jadi tukang besi, ada yang jadi tukang ukir, ada yang jadi juru pengutip cukai, ada yang jurutera, ada yang tentera. Okey. So Inky Pinky kata suara cikgu breaking. Adakah suara cikgu breaking? Ada masalah tak? Suara cikgu breaking tak? Tak jelek kot. Saya yang Tak lag. ada setakat. Okey, so okey, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah Alright. So tak apa. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya boleh bertanya kalau tak dengar ke apa ke Baik. Kemudian yang keempat, pengkhususan pekerjaan. Yang kelima, dah ada teknologi. So, mereka dah mencipta, ada bidang teknologi yang mencipta pelbagai barangan dan monumen. Contohnya, kita tengok tadi kan, tamadun Mesir Purba terkenal dengan pembinaan piramid dan Sphinx. Manakala tamadun Indus terkenal dengan pembinaan negara kota Mohenjo-daro. Bandar Mohenjo-daro, mereka pun dah ada teknologi buat logam tembaga, gangsa dan besi, menghasilkan peralatan seperti bajak untuk pertanian. Kemudian penciptaan roda, ini paling penting roda, untuk penggunaan kereta kuda dan kereta lembu untuk tujuan mengangkut hasil pertanian dan perhubungan para penduduk. Okey, negara kota tu apa? Bagus Zahra Syasmin. Negara kota tu maksudnya adalah sebuah negara yang dibina kota. Kota maknanya ada tembok, kemudian dia punya pintu gerbang, okey, dan dalam tu orang tinggal kat dalam tu, dan ada dalam tu ada rumah, kemudian ada dia punya pusat pentadbiran. Itu dipanggil sebuah negara kota. Contohnya macam ni, ini negara kota lah ni. Perasan tak? Kat tepi-tepi ni ada tebing, ada tembok, kemudian ada tembok keliling kawasan ini. So di luar kawasan tu tak ada apa-apa. Ini dipanggil negara kota. Negara kota ya. Alright, good. Itu negara kota. Dan yang keenam kita lihat, iaitu tamadun ini sudah ada apa? Organisasi sosial lah. Contohnya, organisasi sosial ni apa cikgu? Organisasi sosial ni maksudnya dia ada tingkatan kelas-kelas masyarakat. Iaitu kalau kamu perhatikan okey, yang di atas sekali adalah, kalau ini di Mesir Purba kalau di Mesir Purba, kalau kita lihat atas sekali Firaun. Atas sekali Firaun. Kemudian di bawah dia ada wazir, pegawai kanan, golongan agama dan bangsawan. Yang di bawah tu golongan penyalin atau penulis. Di bawah dia lagi artisan. Okey, kemudian bawah lagi petani dan buruh. Dan yang terakhir iaitu pembantu rumah dan juga hamba. So, biasanya kalau kita lihat organisasi sosial tu, atas sekali biasanya raja dan bawah sekali adalah hamba. So, di bawah raja ada para pembesar dan di atas rakyat tu ada apa? Di atas hamba ada rakyat. So, raja, pembesar, rakyat, hamba. So itu organisasi sosial. Nampak tak? Dia berbentuk segitiga. Ingat gambaran yang ini ini dikatakan sebagai organisasi sosial. Yes. Dan yang terakhir ke kita lihat di sini? Oh, belum lagi terakhir. Apa beza rakyat dengan hamba? Bagus Nur Ariana soalan itu. Baik. Okey. Rakyat adalah
manusia yang duduk di bawah pemerintahan kerajaan dan rakyat ini bebas untuk melakukan apa-apa aktiviti seperti berniaga ke, seperti kahwin ke, seperti bercucuk tanam, itu rakyat. Hamba, beza hamba, dengar betul hamba ni adalah dia adalah seorang hamba yang mana diri dia pun bukan dia punya. Diri dia adalah tuan dia punya. Bukan bibi. Kalau bibi, kamu bayar juga dia punya gaji, betul tak? Bibi kat rumah kamu tu, kamu bayar juga gaji. Kamu bayar gaji, lepas tu ada cuti. Tapi hamba tak ada cuti. Hamba tak ada gaji. Itu hamba. Boleh Rosyam. Okey. Ya, iaitu diri dia pun tuan dia punya. Tuan dia boleh arahkan apa juga pada dia. So tuan dia kata apa? Engkau pergi angkat barang tu, angkat barang. Engkau pergi buat tu. Okey, angkat. Kemudian dah habis kerja, engkau malam ni kau tidur kat bawah ni. Tidur kat bawah rumah, tidur kat luar rumah. Ya. Kemudian pakaian pula diberi. Ni pakaian untuk engkau, aku bagi untuk engkau. Nah. Kemudian makanan. Ni makanan. Betul, tak adalah macam anjing, tapi memang dia ditugaskan oleh tuan dia untuk buat semua kerja. Yes, betul. Boleh arah dia mati pun ke? Boleh. Boleh arah dia hidup. Kemudian dia tak ada, memang diri dia pun bukan milik dia. Dan kadang-kadang tuan dia boleh jual dia tahu. Okey, dia kata tiba-tiba kawan-kawan tuan dia datang. Aku nak hamba engkau ni. Boleh? Okey, kau bayar aku harga RM2,000, RM3,000. Okey, dia dah bayar kan. Sekarang kau hamba aku engkau kan. Kau ikut tuan kau yang baru. Tu tuan kau yang baru. Pergi ikut sekarang. Sampai macam tu. Kemudian boleh dipukul. Kalau tak nak dengar cakap, boleh dipukul. Itu hamba. Okey, itu adalah hamba. Zaman sekarang lagi tak ada dah. Zaman sekarang dah tak ada hamba. Diharamkan. Diharamkan. Tapi zaman dulu sampailah ke hamba Allah tu haram juga cikgu. Macam kita ni, istilah hamba Allah ni maknanya apa? Kita ni hamba Tuhan kita. Tuhan kita suruh buat apa? Tuhan kita suruh kita buat segala-galanya untuk Tuhan. So kita buat. Yang diarahkan oleh Tuhan. So kita sebagai hamba yang patuh kepada Tuhan kita. Jadi, ya. Kan tadi kan cikgu cakap pasal hamba semua tu kan. Yep. Boleh ke dia minta kat hamba dia nak minta duit dia? Tak. Sebab hamba, dia kerja memang tak ada gaji. Dia kerja, untuk apa? Bukan. Untuk tuan dia arahkan. Tuan dia arahkan bagi semua duit dia kat dia? Tak ada. Tak ada. Memang tak boleh. Cikgu. Ya. Macam mana nak biarkan hamba tu jadi macam rakyat biasa balik? Okey, apabila tuan dia kata, tuan dia isytiharkan bahawa engkau selama ini telah menjadi hamba aku. Engkau jadi baik, engkau adalah hamba yang baik, manusia yang baik. Sekarang aku bebaskan kau. So engkau tidak lagi ada tuan, engkau sekarang jadi rakyat yang biasa. So itu bergantung pada tuan dia. Rakyat yang merdeka. Rakyat yang merdeka. Jadi kalau kamu masih ingat, mungkin kamu pernah belajar, iaitu tamadun Islam. Tamadun Islam, ingat tak bahawa ada seorang hamba dipanggil Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah hamba. Kemudian Rasulullah suruh apa? Suruh Abu Bakar pergi beli hamba Bilal bin Rabah tu daripada tuan dia untuk dibebaskan. Betul tak? Jadi bila Abu Bakar beli Bilal bin Rabah dan dibebaskan menjadi hamba. Jadi macam mana boleh ada orang jadi rakyat, ada yang jadi hamba? Baik. Dia jadi hamba kerana apa? Kerana apabila ada orang ataupun ada kerajaan yang telah, dulu kerajaan selalu berperang. So bila kerajaan tu berperang dengan kerajaan lain, bila kerajaan ni kalah, so rakyat dalam tu dan juga tentera-tentera dalam tu telah diambil oleh kerajaan yang menang ini, ambil dan tentera-tentera itu dijadikan hamba. Itu bermulanya perhambaan. Okey, so semua hamba tu askar lah. Kebanyakannya. Ada juga yang berhutang. Bila dia hutang dengan seseorang tu,
tapi dia tak mampu bayar. Akhirnya dia diambil barang-barang dia semua, kemudian dia telah menjadi hamba. Sekarang kau hamba aku untuk settlekan hutang kau. Dia jadi hamba. Yes. Cikgu. Yes. Hamba tu boleh lari tak? Kenapa dia tak lari je? Kenapa duduk situ je? Okey, kalau dia, yang ni cikgu, kalau dia lari, orang ramai yang kawan-kawan tuan dia akan bagi tahu, kau cari hamba aku tu. Okey, so kawan-kawan yang lain, kawan-kawan tuan dia akan cari hamba itu sampai dapat. Bila jumpa, mungkin dipukul ke, dibelasah, hantar balik kepada tuan dia. Macam tu sekali. Maknanya hamba ni adalah manusia yang tak ada nilai. Kesian dulu. Jadi Murahan. itulah hamba. Yes, murahan, tak ada nilai. Jadi alhamdulillah zaman sekarang tidak ada lagi perhambaan. Itulah yang berlaku pada zaman sekarang. Dan boleh ke hamba kahwin dengan raja? Memang tak boleh lah, jauh sangat. Kan? Memang tak boleh. Baik. So, itu salah satu bahagian daripada struktur organisasi sosial tadi. So itu ciri yang ke-6. Ciri yang ke-7, orang zaman dahulu, tamadun dulu ada agama dan kepercayaan. Di mana dulu mereka banyak Tuhan. Ada Tuhan bulan, ada Tuhan matahari, ada Tuhan ibu, ada Tuhan sungai. So macam-macam. Kemudian mereka bina tempat ibadat yang besar sebagai tanda menghormati Tuhan. Contohnya di Mesir, penduduk percaya tentang kehidupan selepas kematian. So di sinilah lakaran daripada Book of the Dead yang menunjukkan orang yang mati bersama-sama isterinya memerhatikan penimbang keadilan, sedang menimbang perlakuannya semasa hidup. Maknanya orang-orang Mesir dahulu percaya tahu kehidupan selepas mati. Ada syurga, ada neraka. Orang dulu pun percaya. Orang zaman dahulu, zaman Mesir purba dahulu. Hebatnya dia orang ni. Dan yang terakhir, okey, kita lihat. Bukan terakhir, yang ke-8. Hamba tak boleh kahwin dengan raja. Memanglah tak boleh. Diri dia pun tuan dia punya, takkan nak kahwin dengan raja. Macam tu. Baik. Kemudian kita lihat tulisan dan penyimpanan rekod. Daripada zaman dahulu dah ada sistem tulisan. So penciptaan tulisan ini penting bagi bezakan kehidupan zaman prasejarah dengan sejarah. Manusia mencipta sistem tulisan yang lebih baik, iaitu menggunakan abstrak simbol bagi mewakili pelbagai bentuk idea. So tulisan pertama adalah berbentuk sistem piktograf ataupun simbol gambar. Inilah dia bentuk piktograf. Nampak tak? Ada bentuk macam pencongkil tu, buat benda yang salah macam mencuri, dia kena ikutlah. Kemudian ada gambar pokok, ada gambar tangan, ada gambar macam-macam. So ini adalah tulisan cuneiform yang digunakan semasa tamadun Mesopotamia. Ini tulisan zaman dinasti Shang, iaitu tulisan ini sebenarnya ditulis pada tulang haiwan. Ini tulang haiwan tau sebenarnya. Ini tulang haiwan tapi yang telah rapuh tu, so dia tulis kat situ. Tulisan pada zaman dinasti Shang. Yes. So tulang haiwan. Dan yang ke-9 yang terakhir iaitu kesenian dan kesusasteraan. So pada zaman dahulu pun mereka telah hasilkan sastra dan seni bina yang mengagumkan. Ini bentuk kita lihat mereka dah buat apa tahu? Menghasilkan ciptaan. Ini sebenarnya adalah gelas. Ini gelas. Tapi ada ukiran-ukiran dekat cawan tu, dekat gelas tu. Maknanya apa? Mereka dah ada kesenian dan kesusasteraan. So artis telah menghasilkan ciptaan berupa patung, lukisan Tuhan dan dewa, pahlawan dan pemerintah. Maknanya mereka dah ada seni. Ni nampak ni. Seni ni. Nampak ni seni. Dilukis bentuk tengkorak ni. Jadi itu seni. Jadi itu daripada zaman tamadun awal dah ada. So itu sahaja sebenarnya bab yang keempat, mengenali tamadun. Okey. Baju corak seni. Jadi
kesimpulannya pada hari ini kita belajar bab 4 ini, iaitu pertama sekali kita belajar tentang apa? Tentang maksud tamadun daripada 4 bahasa. Yunani civitas, Inggeris civilization, Arab mudun, madain dan madana, masya-Allah, masya-Allah. Kemudian bahasa Melayu iaitu peradaban. Kemudian konsep tamadun daripada dua sudut. Sudut pandangan Islam, sudut pandangan Barat. Sudut pandangan Islam mesti ada pembangunan lahiriah dan rohaniah. Tapi kalau pandangan Barat, lahiriah sahaja. Dan satu lagi kita nak lihat iaitu tamadun awal dunia. Ciri-ciri tamadun awal dunia ada 9. Ramai yang tanya cikgu, nak kena ingat 9 ni ke? Tak payah. Kamu kena ingat at least 4 je. 4 aja. Mana-mana yang kamu suka, ingatlah 4. Sebab kalau soalan ada 8 markah, soalan esei kan, 8 markah, kamu boleh buat 4 fakta, 4 huraian. Nampak tak? So, kalau 4 fakta, kalau macam cikgu kan, cikgu akan cerita apa tahu? Oh, ciri tamadun awal iaitu pertama, pertanian dan perdagangan. Huraian dia, kita tahu bahawa pertanian akan memberikan makanan dan juga tamadun dahulu telah mencipta pelbagai saliran dan peralatan. Itu huraian dia. Kemudian yang kedua, cikgu ambil apa? Sistem pemerintahan. Okey, iaitu sistem pemerintahan mereka dah ada. Okey, pemerintahan iaitu dibantu raja-raja dibantu oleh bangsawan dan pendeta. Okey. Tak payah terang pun. Sebenarnya begini. Sebenarnya kalau mungkin ada yang kata kalau buat 8 fakta lebih senang. Tidak. Sebenarnya kalau 8 fakta lagi susah sebab apa? Kamu kena ingat semua fakta. Tapi kalau kamu ingat 4 fakta, daripada fakta ini pun kamu tak perlu tengok kamu punya buku teks atau nota pun kamu tahu nak explain. Contohnya pertanian dan perdagangan. Kamu boleh fikir, untuk tamadun awal kenapa dibuat pertanian? Untuk menghasilkan makanan. Kemudian kamu boleh yang kedua iaitu kamu boleh cerita tentang pemerintahan. Oh, sistem pemerintahan, terdapat sistem pemerintahan. Iaitu mereka diketuai oleh raja dan dibantu oleh para pembesar atau golongan bangsawan. Yang ketiga, kamu boleh ambil juga iaitu berkaitan pembentukan bandar. So, kamu kata bahawa bila mereka dah tidak lagi berpindah randa, tidak ada lagi nomad, maka mereka akan menetap di satu tempat dan mereka akan membentuk bandar daripada kampung menjadi bandar. Dan yang terakhir, yang keempat, pengkhususan pekerjaan ataupun teknologi, mana-mana pun kamu boleh ambil. Sebab ini 8 markah. Kalau 8 markah, kalau kamu nak ingat 8 fakta, memang susah. 8 fakta memang susah. Tapi kalau kamu ambil 4 fakta, 4 huraian, 4 fakta lagi senang nak ingat. Betul. Jadi bila kamu buat huraian bagi setiap fakta, kamu simply easily dapat 8 markah. Betul. Itu cara yang lebih baik. Yes. Setuju ke tak setuju? Kamu nak ingat mana? Nak ingat 4 fakta ke nak ingat 8 fakta? 4. Yes. 4 je. 4 fakta lebih baik kan? Senang nak ingat. Empat fakta lah. 4 fakta. Jangan zalim diri sendiri. Kalau 8 markah berapa ayat? Sebenarnya senang 1. je. Kalau 8 markah, at least kena ada apa? 8 ayat. 8 ayat. Ya, 6 hingga 8 ayat. Jadi, sebab itu kita kena lebih baik 4 ayat untuk fakta, 4 ayat untuk huraian. Kan senang? Berbanding semuanya kamu nak buat fakta, memang kamu akan susah nak ingat. Apa lagi yang fakta? Fakta kelima apa Fakta keenam apa Kan susah. Kalau 8 fakta tak ada huraian, boleh dapat 8 markah. Tetapi nak ingat 8 tu susah. Nak ingat 8 susah. Tak percaya cikgu nak tanya kamu lah. Ingat lagi tak rukun solat? Ada tak rukun solat? Ingat tak? Berapa rukun solat? 13. Kalau nak explain satu-satu, ingat lagi tak? Kan? Mesti ada yang lupa-lupa ingat. Lepas tu apa lepas tu apa itu pun susah. Sebenarnya betul. Kan? So kita cari yang lebih mudah. Alright. So
Itu sebenarnya berkaitan dengan bab 4 ini. Ada soalan nak tanya sebelum kita teruskan latihan? Ada quiz tak? Okey, ada kuis tak? Okey. Baik. Baik. Bila? Okey, kuis bila? Okey, baik. Cikgu nak tanya dulu. Korang ni, iaitu nak tanya